Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadhal muttaqun. Ahbabuna fillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berkumpul pada tengah hari ini yang mudah-mudahan kita beroleh keberkatan dan juga duduknya kita di sini sebagai duduknya penuntut ilmu yang didoakan pengampunannya oleh seluruh isi langit dan bumi. InsyaAllah kita akan diskusikan buku Solat Jamaah Panduan Imam dan Makmum, yang mana asal-asalnya tercetusnya untuk menghasilkan buku ini ialah bila satu kejadian yang menggemparkan negara kita apabila Tuan Imam kena penampar. Itulah asal-asal cetusannya untuk keluarnya buku ini, disebabkan melihat kepada kejadian tersebut seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan kita semua bahawa betapa tak bersedianya masyarakat kita dalam hukum hakam peraturan imam dan makmum, sehingga kan solat diulang semula yang sepatutnya tidak perlu diulang, hanya tuan imamnya saja yang batal, maka boleh ada khalifah yang menggantikan, ataupun tuan imam yang sama juga langsung takbir semula. Jadi pada malamnya tuan imam telefon saya tanya, "Syekh macam mana tadi?" Ana pun kata, rasa macam kurang sikit lah sebab ulang semula. Kalau terus solat aja tu lebih baik. Maka kata dia, "Enta buatlah satu makalah supaya orang faham bab ni." Jadi daripada situlah mula kita buka kitab-kitab fiqh dan ambil perbahasan-perbahasan para ulama daripada kitab-kitab fiqh yang besar, yang akhirnya jadilah sebuah buku kecil kutaib ini, Solat Berjamaah Panduan Imam dan Makmum. Baik, kita tengok hadis-hadis asas berkenaan dengan solat berjamaah. Dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, "Innamal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u." Sesungguhnya imam itu untuk diikuti oleh para makmum, janganlah menyalahinya. Jika dia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Nabi kita guna kalimah kabbara, bermaksud telah pun takbir, baru kita ikut takbir. Nabi kita guna kalimah raka'a, maksudnya telah pun raka', baru kita ikut raka'. Maka ulama mengatakan bahawa antara adab dalam solat berjamaah itu hendaklah para makmum bergerak untuk raka', untuk sujud selepas melihat imam telah pun berada pada posisi raka', pada posisi sujud. Sebagaimana dalam hadis yang lain Imam Nawawi mengeluarkan sebuah hadis, "Kanu la yahnuna ru'usahum ila sujud hatta ra'auhu qad sajada." Para sahabat itu mereka tidak akan membongkokkan kepalanya untuk turun sujud sehinggalah mereka melihat Nabi kita telah pun berada pada tempat sujud. Ini kadang-kadang daripada jemaah kita imam baru Allah, dia dah tungkat lutut di bawah dah. Dia lagi awal pada tuan imam. Maka akhirnya tuan imam perasan ada yang lagi awal, tuan imam lagi cepat. Termengah-mengah jemaah lain. Maka sepatutnya para jemaah tunggu sehinggalah imam dah berada pada posisi rokok, baru kita turun rokok. Imam dah ada pada posisi sujud, baru kita turun sujud. Yang berikutnya hadis Nabi kita katakan, "Inni imamukum." Saya adalah imam kalian. "Fala tasbiquni." Jangan mendahuluiku, ataupun jangan berlumba-lumba denganku. "Birruku'i," ketika mana rukuk, "wala bisujud," ketika mana sujud. Maksudnya Nabi kita tegah perbuatan rukuk dan sujud serentak dengan baginda ataupun mendahului baginda. "Wala bil qiyam," dan begitu juga ketika bangun berdiri.
wala bil insiraf, dan begitu juga ketika keluar daripada salat. Perkataan insiraf ni tuan-tuan ada dua makna. Insiraf ada dua makna. Makna yang pertama ialah beri salam dulu daripada imam. Nabi kita tak benarkan. Makna yang kedua insiraf ialah bergerak meninggalkan saf sebelum imam berputar daripada arah kiblat. Juga hukumnya makruh. Ya. Hukumnya makruh bagi mereka yang tak ada apa-apa. Ya. Mereka yang tak ada apa-apa, kita katakan keperluan, kecualilah kalau jemaah yang memang dia nak buat jamak takdim sesuai daripada salam, memang dia akan bangun langsung. Orang yang mungkin ada hajat keperluan, yang nak bersegera, maka silakan. Ini tak ada apa-apa, sebab selesai salam aja pergi cari tiang, sebab dia memang penunggu tiang yang setia. Kalau yang macam tu, sabar dulu, tunggu dulu. Jangan bergerak lagi, tunggu sampai imam kita berputar daripada arah kiblat. Makruh tuan imam kalau terus menerus menghadap kepada kiblat sampai berdoa. Ya, hukumnya makruh. Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan satu riwayat berkenaan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Sayyidina Umar membuat pemeriksaan kepada pelaksanaan solat berjamaah. Sayyidina Umar singgah di suatu tempat, melihat hal keadaan para jamaah, imamnya terus menerus menghadap kiblat, jamaahnya pula beredar sebelum imam berputar. Maka kata Sayyidina Umar, wailul lil imam, celakalah bagi imam, dia tidak berputar sehingga makmumnya beredar. Wailul lil makmumin, celaka juga bagi para makmum, kata Sayyidina Umar, mereka beredar sebelum imamnya berputar. Jadi kata para ulama, antaranya Imam As-Sayuti mengatakan kata-kata kecelakaan itu menunjukkan bahawa ketegasan Sayyidina Umar agar para jamaah mengambil sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di mana para sahabat tidak akan bangun meninggalkan saf sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam berpusing kepada mereka. Jadi posisi imam selepas daripada salam, kita ada tuntutan wirid yang tidak bergerak daripada kedudukan tahiyat akhir, iaitu pada istighfarnya, pada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lafaz daripada hadis yang sahih. Kalau hadis yang dhaifnya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu daripada hadis yang dhaif. Ya, apapun hadis, ya. Jadi itu merupakan zikir yang kita masih dituntut tidak berubah daripada posisi kita. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali untuk subuh dan maghrib. Tetapi kalau untuk solat-solat yang lain hanya 3 kali sebagaimana hadis riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, kemudian Allahumma antas salam, barulah kita bergerak. Sebab pada Allahumma antas salam barulah ya zikir yang tak dituntut menghadap kiblat. Jadi ketika mana imam Allahumma antas salam bergerak, maka pusingnya tadi itu ada dua. Dalam kitab Mishkatul Masabih, Imam At-Tabrizi rahimahullahu ta'ala anhu menyebutkan ya dua posisi imam selepas daripada salam. Wa imma langsung menghadap kepada jamaah seperti kita sekarang, saya menghadap kepada tuan-tuan, ataupun imam berpusing ke sebelah kanan sehinggalah ya makmum di sebelah kanan imam dan kiblat sebelah kiri. Jadi imam berpusing sampai ke tahap ini, daripada kiblat berpusing sehinggalah jemaah sebelah kanan, makmum sebelah kiri. Ini hadis riwayat Sayyidina Sauban dan hadisnya sahih ya, bahawa Nabi kita berpusing ke sebelah kanan, sehingga kata Sauban, saya suka berada di sebelah kanan sebab Nabi akan menoleh kepada kami ya ketika mana baginda ya selesai daripada solat. Jadi itu dua keadaan. Jadi sekiranya imam langsung menghadap ke arah kiblat saja, maka hukumnya makruh. Oh, ada bagi alasan berdoa kena menghadap kiblat. Ulama mengatakan kiblat doa bukan kiblat ya. Kiblatnya doa bukan Kaabah, kiblatnya doa ialah langit. Sebab Nabi kita katakan ya muddu yadaihi ilas sama. Nabi kita menyebutkan ya berkenaan dengan orang yang berdoa menengadahkan tangannya ke langit. Jadi ulama mengatakan kiblat doa ialah langit.
Yang kedua, ya, nak dikirakan menghadap kepada seorang mukmin itu lebih, ya, ulama mengatakan jiwa, dalam sebuah hadis Nabi kita katakan jiwa seorang mukmin itu lebih mulia daripada Kaabah al-Musyarrafah. Ya, maka dengan sebab itu ulama mengatakan waktu kita berdoa menghadap kepada para jamaah, ya, ataupun berada pada dua keadaan posisi yang kita sebutkan tadi. Jadi untuk mereka yang ada keperluan, yang nak melakukan jamak takdim, yang nak ke bilik air dan sebagainya, yang ada urusan terikat dengan waktu kerja, maka itu tidak menjadi masalah untuk mereka langsung beredar selepas salamnya Tuan Imam. Tetapi untuk kita-kita yang tak ada apa-apa, nak tunggu kuliah pengajian dan sebagainya, ya, hanya sekadar bagi salam kemudian cunggit bangun sebab nak pergi cari tiang, nak pergi cari dinding, tunggu sekejap, ya, tunggu dan sabar sehingga imam kita berputar. Baik. Yang berikutnya Nabi kita katakan fa inni arakum amami wa min khalfi. Nabi kita tegur jangan rokok dulu, jangan, ya, berlumba-lumba, aku dapat lihat kalian daripada depanku dan belakangku. Ini kelebihan Nabi SAW yang dinyatakan bahawa Nabi kita dapat tahu pergerakan para sahabat, ya, walaupun mereka itu datang jauh di belakang Nabi, Nabi kita tahu, ya, apa perbuatan daripada mereka. Saya waktu khatamkan kitab ni di Madrasah Saadah di Wangsa Maju, Tuan Imamnya kata, saya pun tahu Ustaz. Ya, saya pun tahu ada yang rokok dulu pada kita, ada yang bangun dulu pada kita. Geram saya, kata dia. Kita pun ingat, Tuan Imam ni kasyaf ke apakah? Ya, kita tanya, Ustaz tahu macam mana? Saya tengok kat cermin jam, dia kata. Ya, nampak kat depan tu dia, kat cermin jam. Baik, yang berikutnya dalam hadis Nabi kita katakan, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allah suratahu surata himar. Tidakkah orang-orang yang mengangkatkan kepalanya mendahului imam itu berasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala kaldai, ataupun mengubah rupanya menjadi rupa kaldai. Ulama mengatakan ancaman sehingga diubah rupa manusia kepada rupa binatang menunjukkan kepada hukum haram. Ya, menunjukkan kepada hukum haram perbuatan sengaja mendahului imam dalam gerak-gerak solat, ya, dalam perbuatan-perbuatan rukun fi'li. Baik, kita tengok berikutnya pada halaman yang pertama, tuntutan sunnah sebelum solat. Yang pertama ialah azan. Azan mengikut mazhab kita, azan adalah hak milik solat fardu. Azan hak milik solat fardu. Azan bukan hak milik waktu. Azan juga bukan hak milik solat berjamaah. Azan hak milik solat fardu. Kenapa dikatakan azan hak milik solat fardu? Sebab Nabi kita berpesan kepada, ya, kepada Abu Sa'id Al-Khudri yang sembahyang sendirian, ya, ketika mana beliau mengembala kambing, Nabi kita pesan kamu hendaklah juga melaungkan azan. Jadi kalau dikatakan azan hak milik solat berjamaah, Abu Sa'id sembahyang sendirian, diperintahkan juga untuk beliau melaungkan azan. Ya. Yang kedua, azan bukan hak milik waktu disebabkan apa? Pernah berlaku dalam hidup Nabi kita, mereka melakukan qada solat subuh pada waktu duha. Ya, ketika mana Nabi kita dalam perjalanan peperangan kembali daripada satu peperangan, masing-masing dalam kepenatan singgah di suatu tempat pada larut malam, Nabi kita bertanya, siapa di kalangan kalian yang akan kejutkan kami untuk solat subuh? Sahabat tak ada yang jawab sebab masing-masing penat dan bimbang kalau tak terjaga. Maka ditanya lagi. Akhirnya Sayyidina Bilal kata, saya ya Rasulullah. Mungkin Sayyidina Bilal kasihan dengan Nabi kita yang banyak kali tanya tak ada jawaban. Maka akhirnya Bilal, ya, berjaga malam. Nabi kita kata, alhamdulillah, Bilal akan kejutkan kita. Yang lain boleh rehat, masing-masing semua tidur. Bilal sembahyang sunat. Daripada sembahyang berdiri, akhirnya sembahyang duduk. Kata Nabi kita, syaitan datang tiup telinga Bilal, tiup mata Bilal, mengantuk yang amat sangat. Sembahyang sambil duduk, bersandar pada unta, akhirnya terlena. Ya, terlena juga. Ya. Bila terjaga, Nabi kita orang pertama yang jaga dan subuh dah habis.
Nabi kita tanya, mana Tok Bilal? Yang mana Bilal yang janji nak kejutkan kami? Maka Bilal dengan jawapan yang sangat bijaksana kata Bilal, ya Rasulullah, asabani ma asabaka. Saya ditimpa musibah yang menimpa Tuhan. Saya tak jaga, Tuhan pun tak jaga. Jadi kita ditimpa musibah yang sama. Nabi kita katakan, ayo kita beredar daripada tempat tiupan iblis. Maka bila mereka beredar pada waktu duha nak melakukan qada solat subuh, Nabi kita suruh Sayyidina Bilal azan. Kalau dikatakan azan hak milik waktu apa lagi? Sebab bukan dah pada waktu subuh. Maka disitulah mazhab Syafi'i mengatakan azan hak milik solat fardu. Jadi sekiranya seseorang itu tidak mendengar laungan azan, maka sunat dia melaungkan azan. Apabila sudah kedengaran laungan azan, maka sudah memada dengan azan tersebut, dan hanya dituntut dengan iqamah sahaja lagi. Jadi kalau di tempat-tempat kita tak ada laungan azan, maka akan menyebabkan satu kerugian yang besar kepada umat sekelilingnya, yaitu Nabi kita katakan, idza adzana muadzdinun fi qaryatin ammanahallahu minal bala. Apabila azan dilaungkan di suatu tempat, Allah akan amankan tempat itu daripada bala dan musibah. Baik, iqamat, nanti kita akan bahaskan bab iqamat, juga merupakan sunnah daripada sunnah yang dituntut sebelum solat. Yang berikutnya merapikan saf. Sunat ketika mana merapikan saf, tuan imam menoleh dan melihat kepada para jamaah. Ulama mengatakan tak memada kalau tuan imam kata saf, atimmu sufufakum rahimakumullah, Allahu akbar. Itu tak memada. Tuan imam sunat menoleh melihat kepada para jamaah. Sunat menoleh melihat kepada para jamaah. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yang dilakukan oleh Sayyidina Osman. Sayyidina Osman tidak akan takbiratul ihram sehinggalah perapi-perapi saf, petugas-petugas yang dibayar gaji bulan untuk merapatkan saf, ada dibayar gaji zaman Sayyidina Osman, dibayar gaji petugas-petugas yang ditugaskan untuk merapatkan saf. Ini negara kita tak jumpa lagi. Saya pernah jumpa di Indonesia, Masjid Al-Istiqlal, Masjid Negara Indonesia, ada pegawai rapatan saf. Dia pakai selendang kuning hijau kat sini, tulis pegawai rapatan saf, bawa cota satu. Dia berjalan untuk merapikan saf. Negara kita tak ada lagi. Itu sunnah zaman Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dah ada petugas-petugas merapikan saf sedemikian. Zaman Sayyidina Rasulullah, Nabi kita berjalan daripada saf ke saf, membetulkan saf. Sayyidina Umar sama, Sayyidina Abu Bakar juga sama. Zaman Sayyidina Osman masjid dibesarkan, maka beliau membayar upah kepada petugas-petugas untuk merapikan saf. Jadi ulama mengatakan makruh imam melakukan takbiratul ihram sebelum para jamaah merapikan saf. Baik, merapikan saf tu macam mana? Kita selalu tengok di mana-mana media hari ini tunjuk gambar saf yang betul, saf yang salah. Saf yang betul dia tunjuk, saf yang salah dia tunjuk gambaran orang yang berdiri, bahu renggang, kaki renggang, maka dia buat pangkah salah. Kemudian lagi satu gambar pula dia tunjuk orang berdiri, bahunya sama, kakinya pun rapat juga, rapat bahu, rapat kaki. Dia tanda right, soft yang betul. Gambar bolehlah macam tu sebab gambar sama besar dia buat. Sedangkan kita ni mana ada sama besar, ada yang carrot, ada yang buah pear, ada buah apple, ada yang buah cherry. Jadi macam mana nak boleh sama macam tu? Maka kita kena pahami balik, ini salah faham daripada hadis Nabi. Salah faham daripada hadis Nabi, sekumpulan manusia yang salah faham daripada hadis Nabi buat kenyataan yang sedemikian. Kalau dirujuk balik, hadis berkenaan dengan merapatkan saf, hanya ada 2 orang sahabat yang sebut berkenaan dengan merapatkan kaki kepada kaki. Yaitu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik dan juga hadis daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir.
bacalah seluruh daripada hadis-hadis yang ada. Saya mengaji Sahih Bukhari lebih 7,000 hadis. Hanya hadis berkenaan dengan merapatkan saf ini hanyalah daripada 2 orang sahabat ini aja. Tidak ada yang ketiga. Baik. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat merapikan saf. Maka kata Anas bin Malik, sehinggalah saya melihat salah seorang daripada kami mendepekkan kakinya kepada kaki sahabatnya, merapatkan kakinya kepada kaki sahabatnya. Nu'man bin Bashir pula mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami merapikan saf, sehinggalah seorang lelaki daripada kami merapatkan kakinya kepada kaki sahabatnya. Maka ulama mengatakan kita kena pahami 4 mazhab mengatakan tidak dituntut rapat kaki. Sebab ulama 4 mazhab ni faham daripada lafaz hadis tu. Lafaz hadis tu mengatakan, Anas mengatakan salah seorang daripada kami. Bermaksud Anas sendiri pun tak buat. Kalau Anas buat, Anas kata sehinggalah aku merapatkan kakiku kepada sahabatku. Ataupun kalau semua sahabat buat, Anas kata kunna, kami semua, kulluna, kami semua merapatkan kaki kami kepada kaki sahabat kami. Tapi Anas hanya menyebut seorang daripada kami. Nu'man bin Bashir mengatakan seorang lelaki daripada kami. Bermaksud Nu'man sendiri pun tak buat. Kemudian dalam disiplin ilmu hadis, ulama mengatakan bahawa para sahabat kalau yang melakukannya itu adalah orang-orang yang besar, yang dituntut untuk kita berkuduah dengan mereka, mengikut dengan perbuatan mereka, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sebagaimana riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, dia kata sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Jadi disebut sedemikian nak maklumkan bahawa semua tu buat. Tapi bila disebut seorang daripada kami tanpa menyebut nama, bermaksud Abu Bakar, Utsman, Ali juga tak buat. Bila disebut hanya seorang lelaki, bermakna itu perbuatan terpencil seseorang sahaja. Maka dengan sebab itu Imam Ibn Hajar dalam syarah kepada Sahih Bukhari, beliau mengatakan perbuatan merapatkan kaki ketika mana merapikan saf adalah mubalaghah, perbuatan yang melampau-lampau, bukanlah perbuatan yang dituntut. Jadi yang dituntut dalam merapatkan saf cukup hanyalah dengan bahu bertemu dengan bahu. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi kita menyentuh bahu-bahu para sahabat, mencantumkan, dan Nabi kita katakan wassilu wassalakumullah, hubungkanlah saf, Allah akan hubungkan kasih sayang antara kalian, yaitu dengan merapatkan bahu dengan bahu. Jadi ulama keempat-empat mazhab mengatakan bahawa saf yang sempurna itu hanyalah cukup dengan bahu rapat kepada bahu. Tidak perlu sampai kaki rapat kepada kaki, yang kalau kita buat secara praktikalnya, saat kita nak merapatkan kaki kepada kaki kadang-kadang sampai terkangkang. Terkangkang luas. Sebab dia nak merapatkan kaki kepada kaki. Saya kadang-kadang kalau ada yang duk rapat-rapat macam tu, saya sengaja tarik kaki ke jauh-jauh lagi biar kangkang luas, supaya terbuka akal dia sikit. Baik. Dan bagaimana pula kita nak letakkan hadis berkenaan dengan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, sunat kedudukan kaki seseorang yang sembahyang itu kadar bukaan kakinya sejengkal. Itu ada disebut dalam hadis Nabi. Sejengkal bukaannya. Jadi kalau sejengkal kita berdiri, mana mungkin kita nak rapatkan kaki kita dengan orang sebelah kalau badan kita macam carrot, contohnya. Jadi tak mungkin, akan menyebabkan terkangkang. Maka kalau ada yang masih paparkan grafik yang macam tu, kena buat tambah lagi satu. Buat gambaran yang pertama, bahu renggang dengan kaki renggang, saf yang salah.
bahu rapat, kaki pun rapat, tulis itu melampau. Kemudian buat lagi satu gambar, bahu rapat dengan bahu, kaki di bawah sekadar sejengkal, sunnah. Buat macam tu. Itu baru kefahaman hadis yang sebenar. Baik. Sunat tuan imam toleh melihat kepada para jamaah ketika mana merapikan saf. Kenapa sunatnya? Kenapa sunatnya? Ada hikmahnya. Antaranya ialah supaya tuan imam kenal yang tampil berada di betul-betul di belakang imam, 4 orang ataupun 5 orang yang di belakang imam ni, apakah mereka ada kriteria yang melayakkan mereka berada di situ. Kita kadang-kadang dah letak dah sejadah 3 di sini. Setengah-setengah masjid dia letak 3 sejadah. Oh, ada orang marah. Tidak ada kuasa eksklusif dalam masjid. Siapa dulu dia depan, dia kata. Sungguh, siapa dulu dia depan. Tapi kalau awak layak, kalau awak tak layak jangan ke depan. Jadi tuan imam saat menulis, tuan imam tengok, boleh kenal apakah yang ada di belakang imam tu layak ataupun tidak layak. Apakah ada kriteria ataupun tidak ada kriteria orang yang berkelayakan untuk ada di belakang imam. Ada 3 kriteria yang perlu ada pada orang yang nak ada di belakang imam. Yang pertama, dia adalah orang yang layak menjadi khalifah. Khalifah maksudnya pengganti kepada imam. Saat tuan imamnya batal, maka dia bersedia untuk menggantikan imam. Maksudnya pada bacaan Fatihahnya pun baik, pada rukun-rukunnya juga dia tahu, dan cara menggantikan pun dia tahu. Kadang-kadang tuan imam bukan batal waktu berdiri aja. Kalau waktu berdiri okeylah, tuan imam dah batal, astagfirullah tuan-tuan saya dah batal, tuan imam boleh tulis je ke belakang, Encik Ahmad gantikan saya. Encik Ahmad pun baiklah, batal lah kalau sebut baiklah Encik Ahmad. Jangan sebut baiklah, ganti aja. Sebab tu tuan imam sunat tengok dulu. Takut yang tampil ke depan ni sebab lebay yang nak tumpang sejuk kotak aircon imam aja. Kadang-kadang masjid ada letak kotak aircon besar ke depan ni. Oh, dia tampil ke depan sebab apa? Seronok tumpang kotak aircon imam. Tapi bila imam batal, dia tak tahu nak buat apa. Jadi tuan imam dah boleh cakap sebab tuan imam dah tak terikat dengan semayang lagi, dah batal. Haji Ahmad gantikan saya. Haji Ahmad pun baiklah, batal. Jadi Haji Ahmad tampil langsung ke depan saja untuk ganti. Itu kalau berdiri okey. Kalau imam batal waktu sujud, jemaah baru balik pada umrah bagi hadiah kapek baru, masya-Allah. Tuan imam tersedut habuk kapek dia bersin sampai kentut. Waktu sujud, tuan imam pun tulis astagfirullah tuan-tuan, saya dah batal. Haji Maskor gantikan saya. Sebab dah kenal. Tengok tadi. Haji Maskor pun merangkak ke depan. Batal kalau merangkak. Jadi macam mana nak menggantikan imam saat tuan imamnya terbatal bukan pada posisi berdiri, kena mengaji. InsyaAllah kita akan belajar dalam kitab kita ni tuan-tuan. Ulama mengatakan khalifah yang menggantikan imam tidak wajib bergerak ke hadapan sekiranya bukan pada posisi qiyam, bukan pada keadaan berdiri. Jadi cukup dengan Haji Maskor tadi itu Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud semula, menggantikan imam di tempat dia. Allahu Akbar, bangun berdiri, barulah bergerak ke hadapan. Itu sekiranya ada lagi keadaan berdiri. Kalau dah tak ada, terbatalnya tuan imam pada sujud yang akhir. Sujud terakhir tuan imam batal, maka Haji Maskor yang gantikan Allahu Akbar, langsung tasyahud akhir sebaris dengan para jemaah yang lain. Jangan duk mengesot ke depan pula. Tak perlu, cukup sekadar di situ sahaja. Ulama mengatakan bahawa tidak wajib kepada khalifah yang menggantikan imam bergerak ke hadapan sekiranya bukan pada posisi qiyam. Ini di antara teka-teki dalam ilmu fiqh. Bilakah keadaan imam dan makmum itu boleh ada sebaris, iaitu khalifah yang menggantikan imam. Jadi kriteria pertama, tuan imam saat menulis melihat kepada jamaah, tuan imam tengok yang ni layak jadi khalifah tak. Itu yang pertama. Kriteria yang kedua, orang yang ada di belakang imam ini dia hendaklah berkelayakan untuk menjadi munabbih. Munabbih ialah seorang yang menyampaikan teguran kepada imam
Nabi kita katakan, idza naba ahadukum fi salatihi falyusabbih. Apabila seseorang daripada kalian memberikan peringatan dalam solatnya, maka hendaklah dia bertasbih subhanallah, ya, memberi peringatan. Maka yang berada di belakang imam kena bersedia juga jadi munabbih. Kadang-kadang munabbih dalam bacaan. Tuan imamnya baca surah Sajadah pagi Jumaat, melompat masuk surah Yasin. Makin pagi makin Yasin, makin pagi makin Yasin. Harapkan yang kat belakang tolong, yang belakang pun hafiz Yasin aja, mumpung enggak. Ya. Akhirnya rokok ajalah. Ya, sebab apa? Makin pagi makin Yasin. Ya. Kadang-kadang bukan surah yang panjang pun, baca Wattini wa Zaitun aja. Wattini wa Zaitun, baca illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terkedu imam. Tadi Atin, kenapa sudahnya Al-Asr? Ya. Kenapa sudahnya Al-Asr? Terkedu. Mengharapkan munabbih di belakang. Munabbih kena tolonglah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kena tolong ingatkan. Itu namanya munabbih. Jadi yang ada kat belakang imam kena juga bersedia jadi munabbih. Kadang-kadang munabbih tadi itu pada bacaan, kadang-kadang munabbih pada perbuatan. Tuan imamnya terbangun ke rakaat yang kelima, ya. Jadi munabbihnya subhanallah, menegur, supaya ya tuan imamnya kembali, ya, ataupun tuan imamnya sedar dia dah pun berada pada kedudukan yang salah. Kadang-kadang tuan imam tahiyat awal tiba-tiba bagi salam. Semuanya maghrib, tahiyat awal. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, subhanallah, satu masjid. Imam pun Allahu Akbar, bangun balik. Ya. Jadi itu peranan yang kedua. Orang yang nak ada di belakang imam ni, dia kena bersedia jadi munabbih. Dan yang ketiganya, Masya Allah, ya, orang yang berada di belakang imam juga dia memegang peranan sebagai muballigh. Muballigh ialah orang yang menyampaikan pergerakan imam ketika mana dibimbangi jemaah lain tidak dapat tahu pergerakan imam. Kadang-kadang berlaku tuan imam terpijak wayar mikrofon. Ya, tuan imam terpijak wayar mikrofon, bangun ya daripada sujud kepada qiyam terpijak. Allah pelan aja ujung. Ya. Sudah. Ya. Jadi jemaah ramai belakang ni, ya, bimbang tak dengar. Tuan imam bagi salam tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Muslimat kat belakang keras duk tunggu. Tunggu lama sangat. Makcik tanya, ni dah habis ke belum? Batal makcik. Ya. Imam dah keluar pimpong dah. Ya. Sebab apa? Tak dengar suara imam. Maka perlu kepada seorang munabbih yang mengeraskan suara saat suara tuan imam tak kedengaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang kat belakang. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya, ulama mengatakan sunat munabbih itu ada dalam tiap-tiap saf sekiranya jemaahnya ramai dan dibimbangi tidak dapat mengetahui pergerakan imam. Cuma munabbih ni dia ada dua syarat. Syarat yang pertama, jahirus saut. Dia ni orang yang suara kuat. Ya. Imam Allahu Akbar, munabbih, muballigh tak boleh macam tu. Dia kena suara yang kuat, baru dia layak untuk menjadi muballigh. Syarat yang kedua pula, ya, pergerakan yang cepat. Ya, dia ni orang yang boleh bergerak dengan cepat, maksudnya kuat tubuh badan. Imam Allahu Akbar bangun berdiri, dia baru nak merangkak Allah. Kalau macam tu dia tak boleh jadi muballigh. Ya, jemaah huru-hara nanti. Ya. Jadi itu syarat untuk orang yang menjadi muballigh. Semua ni, ya, kriteria yang kena ada pada yang betul-betul ada di belakang imam. Jadi yang nak tampil ke depan bukan sebab kotak ekon. Ya, sebab dia memang berkelayakan. Ya. Baik. Begitu juga hikmahnya kenapa imam menoleh, supaya tuan imam dapat melihat tertib susunan saf yang afdal. Ya, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahawa tertib susunan saf itu adalah tauqifi. Tauqifi maksudnya ketentuan daripada wahyu, di mana Nabi kita mengatakan mestilah orang dewasa, kemudian kanak-kanak, kemudian wanita, kemudian ya kanak-kanak perempuan. Itu tertib ketentuan yang telah ditentukan oleh baginda Nabi. Ya.
Kita tak bahaskan sama ada anak-anak kecil ada di tengah saf tu boleh tak boleh. Ulama tak kisah yang tu. Cuma ni kita bincang tentang tertib yang paling afdal. Ya, tertib yang paling afdal. Adapun masalah kanak-kanak di tengah-tengah saf, masih ada lagi pandangan Imam Ar-Ramli ya dalam mazhab kita juga yang mengatakan bahawa boleh untuk takdib, untuk mengajar anak-anak ya supaya berdisiplin dalam solat. Cuma kita bahaskan ni masalah yang paling afdal ya, kesusunan safnya dewasa, kanak-kanak ya, kanak-kanak lelaki, kemudian perempuan dan kanak-kanak perempuan. Itu tertib yang afdal ya. Baik, berikutnya Tuan Imam Sa'an menulis juga, Tuan Imam dapat memastikan keseimbangan saf kiri dan kanan. Orang kita kadang-kadang dia faham masuk sebelah kanan, lebih afdal. Akhirnya kanan, sengit sebelah. Ya, kiri tak ada langsung. Ya, sedangkan dalam hadis Nabi kita pesan wassitul imam. Dalam Sunan Abi Daud Nabi kita katakan wassitul imam. Hendaklah pastikan imam di tengah-tengah kalian. Ya, tengah-tengah saf, maksudnya seimbang kiri dan kanan. Itu saf yang paling afdal dan utama. Jadi kalau kita datang, saat kita tengok saf sebelah kanan dah penuh, saf sebelah kiri yang kurang, kita kena masuk sebelah kiri. Afdal masuk sebelah kiri pada ketika itu. Untuk kita beramal dengan hadis, memastikan saf ya betul-betul berada seimbang antara kiri dan juga kanan. Yang berikutnya, sunnah yang keempat sebelum melaksanakan solat berjamaah ialah mengambil sutrah. Sutrah ialah kita menghadkan batasan kawasan solat kita. Itu maksud sutrah. Ataupun kita buat sempadan kawasan solat kita. Ulama mengatakan sutrah ni dengan jarak 3 hasta. Ya, kita berdiri menghadap kepada tiang. Ya, dengan berdirinya kita tu kadar 3 hasta. Ya, daripada berdirinya kita sampai ke tiang 3 hasta. Itu dikatakan akhzu sutrah. Jumhur ulama mengatakan sutrah ni sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Imam Asy-Syaukani menyalahi jumhur, beliau mengatakan bahawa sutrah ini, mengambil sutrah hukumnya wajib, ya bukan sunat. Itu pandangan Imam Asy-Syaukani, pengarang kepada kitab Tuhfatuz Zakirin, ya syarah kepada Hasnul Hasin. Baik. Jadi sutrah yang paling afdal, tertib sutrah yang paling afdal. Ulama kata seafdal-afdal sutrah solat ialah mihrab. Ya, sembahyang dalam mihrab. Itu seafdal-afdal sutrah. Sebab kita aman daripada gangguan dan lintasan. Kalau tak ada mihrab, maka ya tertib yang kedua ialah dinding. Ya, menghadap kepada dinding. Kalau tak ada dinding, maka menghadap kepada tiang. Itu tertib yang ketiga. Kalau tak ada tiang, memadalah kita ambil sesuatu, kita letakkan di depan kita. Ya, solat di rumah ambil bantal ke apa ke, letak ke depan. Ya, jadi itu merupakan ya mengambil sutrah. Itu tertib yang keempat. Kalau tak ada sesuatu nak diletakkan di depan, barulah ya ulama mengatakan dengan humratul musalli. Humratul musalli ialah hamparan sembahyang. Kita boleh niatkan sajadah ni sebagai sutrah kita, ya, sebagai had batasan kawasan solat kita. Kalau tak ada hamparan sembahyang, barulah beramal dengan hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik yang menyebutkan jaral khatti, cukup dengan satu garisan di hadapan dianggap sebagai sutrah. Boleh juga kita niatkan garis-garis soft di atas kapet ni sebagai sutrah bagi kita. Cuma ia bukan tertib sutrah yang paling afdal. Ia tertib yang terakhir. Jadi selama mana kita boleh pilih yang afdal, pilihlah yang afdal. Nak melakukan solat sunat, cari tiang, cari dinding, ya, ataupun hampar kita punya selendang dan sebagainya, ataupun letak kat depan ya apa-apa sesuatu di hadapan, itu lebih afdal daripada hanya berpada dengan garisan soft. Itu tertib ya, tertib keutamaan mengambil sutrah. Baik, kita ada baki lagi 5 minit. Saya buka untuk pertanyaan. Ya, selebihnya kita akan sambung besok. Baik.
Ulama mengatakan makruh kalau kita berdiri ketika mana solat dalam hal keadaan kaki kita mencabang, disebabkan tidak akan menghadap kiblat. Maka seafdal itu ialah dengan kita melakukannya, dengan kita berdiri dengan kaki kita juga menghadap kepada kiblat. Maka dengan sebab itu Hibrul Humam Ibnu Ahmad Al-Masri dalam kitabnya Al-Qawlut Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam, beliau mengatakan bahawa sekiranya seorang imam tadi itu berdiri dengan mencabang, hukumnya makruh, dan kalau berulang-ulang perbuatannya maka ya orang itu luput kelayakannya menjadi imam. Disebabkan perbuatannya itu sentiasa dalam keadaan makruh. Jadi seelok-eloknya, seboleh-bolehnya kita jaga kaki kita berdiri menghadap juga kepada kiblat. Wallahu alam. Mazhab apa? Orang yang mula bawa ideologi sentuh kaki dengan kaki ini ialah Albani, yang menghuraikan hadis Anas bin Malik dan juga menghuraikan hadis Nu'man bin Bashir. Sebelum daripada Albani itu tak ada ulama yang menyebut sedemikian. Sebab ulama keempat-empat mazhab mengatakan tidak dituntut, sebab itu mubalaghah. Begitulah juga dengan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab, dan begitulah juga Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juga mengatakan bahawa mazhab kita tidak sebegitu, dan perbuatan itu hanyalah mubalaghah, hanyalah melampau. Jadi ia bukan daripada pandangan ulama-ulama mazhab, ia hanyalah pandangan terpencil daripada seorang tokoh sahaja. Wallahu alam. Ada lagi. Baik tuan-tuan, kalau tak ada kita sambung sikit lagi berkenaan dengan iqamah. Baik. Iqamah yang kita nak bahaskan, yang pertama, makruh kita sembahyang sunat sekiranya waktu qomat dah hampir tiba. Waktu qomat dah hampir tiba, hukumnya makruh. Begitulah juga makruh melakukan solat sunat kalau solat dah diiqamatkan. Maka dengan sebab itu kalau kita datang ke masjid-masjid, kita tengok di jam digital dipaparkan waktu qomat. Maka kita tengok tinggal lagi beberapa saat saja, maka pada ketika itu makruh kita solat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya. Sunat tahiyatul masjid kita tadi itu ditanggung oleh sembahyang fardu kita, sebab tahiyatul masjid boleh diganti dengan apa-apa solat yang lain. Ada 6 solat yang boleh diambil alih oleh solat yang lain. Yang pertama ialah solat tahiyatul masjid, boleh diambil oleh apa-apa solat yang lain. Ketika mana kita masuk ke masjid, kita tunaikan solat, maka solat itu dianggap sebagai ganti kepada tahiyatul masjid. Yang kedua ialah sembahyang sunat wudu. Sunat wudu, tiap-tiap kali kita berwudu kita dituntut melakukan solat sunat wudu. Tetapi ulama mengatakan solat sunat wudu itu ditanggung oleh apa-apa solat yang kita lakukan selepas kita berwudu. Yang ketiganya ialah solat sunat ihram. Solat sunat ihram ditanggung oleh solat fardu. Sekiranya kita pergi ke Tanaim untuk kita berniat ihram, kita masuk ke masjid untuk melakukan solat sunat ihram, pada ketika itu diqamatkan sembahyang asar, maka cukup dengan sembahyang asar kita tu dianggap sebagai ganti kepada sunat ihram. Yang berikutnya ialah solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf juga kata para ulama diganti oleh solat fardu. Contohnya selesai kita melakukan tawaf di Baitullahil Haram, kemudian diqamatkan solat, maka pada ketika itu tak dituntut lagi kita solat sunat ihram, solat sunat tawaf. Kita langsung dengan sembahyang yang diqamatkan, dan sembahyang yang diqamatkan itu mengambil alih solat sunat tawaf. Yang berikutnya ialah solat sunat hajat. Solat sunat hajat diambil alih oleh semua solat, asalkan selepas daripada solat kita berdoa dengan doa hajat.
Jadi tuan-tuan imam selalu umum tuan-tuan insya-Allah selepas solat Isyak kita akan buat solat sunat hajat 2 rakaat. Ya, selepas ni tuan imam boleh umum tuan-tuan insya-Allah selepas solat Isyak kita sama-sama doa hajat. Ya. Maksudnya tak perlu lagi dengan solat sunat hajat. Ya, sebab apa? Solat fardu itu boleh mengambil alih solat hajat kata ulama dengan ya sebab solat hajat ni ya asalkan kita solat dan kita berdoa dengan doa hajat. Yang keenamnya ialah solat sunat istikharah. Ya, nak pilih antara hamidah ke mahmudah ke. Ya, jadi nak buat istikharah. Ya, maka kita nak istikharah tadi itu cukup dengan apa-apa solat yang pada selesai daripada solat kita berdoa dengan doa istikharah, maka itu sudah dianggap kita melakukan sunat istikharah. Itulah 6 macam solat yang diambil alih oleh solat lain yang disebut dalam kitab I'anatut Talibin. Ya, baik. Cukuplah sekadar itu. Ya, kita akan sambung besok berkenaan dengan ya bila masa kita nak bangun berdiri. Ada orang qad qamati solah cunggit bangun. Ada orang tunggu sampai selesai qomat baru bangun. Ya, ada orang pula daripada jauh lagi terus berjalan datang. Jadi sebenarnya hukum yang dibahaskan oleh mazhab kita ni macam mana? Ada pula ya Tok Bilal ambil alih kuasa imam. Saf, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Tok Bilal ambil kuasa imam. Ya, yang suruh orang betulkan saf ni Tok Imam, bukan Bilal. Ya. Jadi insya-Allah nanti kita akan bahaskan tengah hari esok. Wallahu a'lam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.